Oke, selamat sejahtera saya ucapkan kepada Cik Man. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang elemen yang ketujuh dalam musik, yaitu dinamik. Dinamik adalah berkaitan dengan kadar kekuatan dan kelembutan bunyi musik. Musik yang kita dengar mempunyai kadar kekuatan tersendiri. Sesebuah lagu pop yang kita dengar mempunyai kadar dinamik keseluruhan yang lembut, kuat, sederhana lembut, sederhana kuat, dan sebagainya. Misalnya lagu-lagu sentimental dan balada biasanya mempunyai aras dinamik yang lebih 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 lembut dan sebagainya lah. Musik dalam konser rock pula biasanya mempunyai kadar dinamik yang kuat atau sangat kuat secara keseluruhan. Dalam perkataan lain, tahap dinamik sesuatu musik ini sering berubah-ubah mengikut kesesuaian dan keperluan musik yang dimainkan. Namun demikian, sekiranya kita membuat analisis secara teliti, kita akan dapati bahwa dalam setiap sesuatu karya musik itu uh, dinamiknya sering berubah-ubah. Misalnya suatu lagu mungkin memulakan beberapa frasa awal dengan dinamik yang sederhana lembut. Secara beransur, tahap dinamiknya semakin kuat. Mungkin apabila sampai ke rangkap kedua dinamiknya semakin kuat, dan apabila sampai ke rangkap chorus dinamiknya semakin kuat dan semakin kuat. Begitu ya. Jadi saya ada persoalan di sini, bagaimana aras dinamik berbeza dihasilkan. Secara umumnya terdapat dua cara bagaimana suatu aras dinamik yang berbeza dapat dihasilkan. Pertama ialah dengan kadar tenaga yang berbeza dalam nyanyian atau permainan alat musik. Contohnya seseorang pemain trumpet boleh menggunakan tenaga yang lebih untuk meniup melodi tertentu dengan kadar yang kuat. Begitu juga sebaliknya, pemain trumpet tersebut boleh meniup dengan tenaga yang kurang bagi menghasilkan tiupan yang lebih lembut. Oke, seperti yang saya cakap tadi, terdapat dalam bahasa musik terdapat terminologi dan simbol dinamik. Terminologi dan simbol tertentu ini digunakan untuk melambangkan kadar dinamik seseorang pemusik dan memahami kehendak seseorang komposer atau pengubah dengan berpandukan kepada terminologi dan simbol-simbol dinamik yang dicatatkan pada score music. Jadi di sini saya akan menerangkan apa contoh terminologi dan simbol dan maksud dia. Oke, terminologi ialah terdiri daripada decrescendo, crescendo, piano semo, atau dalam bahasa Melayu dia lebih lembut daripada piano semo begitu. Seterusnya piano semo, piano, mezzo piano, mezzo forte, fortissimo, dan lebih kuat daripada fortissimo. Simbol dia
saya terangkan satu-satu. Simbol untuk decrescendo ialah, saya bagi contoh. Begini. Decrescendo ialah simbol dia dari simbol dia begini. Simbolnya begini. Yang ini dia dari kanan, dia dari kiri. Maksud dia unsur lembut. Contohnya saya bagi contoh untuk unsur lembut. Kalau dalam musik di crescendo ini bunyi dia begini. Dalam musik bunyi dia begini. Dari kuat pergi ke soft. Contoh dia begini. Begitu. Dan seterusnya crescendo. Crescendo ini pula dia di crescendo tadi dia besar, dia kuat, dia dari kuat pergi soft. Yang crescendo ini pula dia soft pergi kuat. Contoh dia gitu. Dan seterusnya PPP, maksudnya dia paling lembut daripada pianissimo. Seterusnya pianissimo, simbol dia PP, dia sangat lembut. Dan seterusnya piano, simbol dia P, dia lembut. Seterusnya mezzo piano, simbol dia MP, maksud dia sederhana lembut. Seterusnya mezzo forte, dia simbol dia F, maksud dia bunyi yang kuat. Fortissimo dia punya simbol ialah FF, maksud dia sangat kuat daripada mezzo, dia sangat kuat daripada forte. Dan paling terakhir, terminologi yang terakhir ialah fortissimo, tapi dia punya simbol FFF, dia lebih kuat, paling kuat daripada FF dengan F. Oke, itu dari saya. Saya akhiri dengan ribuan terima kasih.